Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meneruskan pengajian kita, dan insyaAllah kita mulakan dengan bacaan nama kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah sambung ini tentang selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad. Jadi setelah musannaf menyebut bismillah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan alhamdulillah al-munfarid bil ijad, kemudian beliau berselawat kepada Nabi, itu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdalul ibad. Jadi as-salatu ataupun kalau waqaf as-salah berasal daripada perkataan salla yusalli salatan. Secara bahasa solat itu bermakna berdoa. Secara bahasa solat itu bermakna doa. Secara istilah solat itu bermaksud aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiratul ihram wa mukhtamatun bitaslim bi syurutil makhsusah, iaitu satu perbuatan, beberapa bacaan ataupun perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Sebab tu ada beza di sini antara solat secara bahasa dan solat secara istilah. Jadi selalunya saya akan bagi tahulah tentang perbahasan tentang lafaz. Sebelum ni pun ada sebut tentang lafaz juga kan. Jadi sesuatu lafaz itu, sesebuah lafaz itu
sebuah lafaz itu dilihat, yang pertama dilihat dari sudut lughah, dilihat dari sudut bahasa. Yang kedua dilihat dari sudut syarak. Dan yang ketiga dilihat daripada sudut uruf ataupun kebiasaan. Jadi kemudian lafaz dilihat dari sudut bahasa atau lughah itu pecah kepada dua. Satu ada yang hakikat, satu majaz. Begitu juga lafaz dilihat dari sudut syarak, ada juga yang hakikat, ada yang majaz. Kemudian lafaz dilihat dari sudut urf, kebiasaan. Sebelum dipecah kepada hakikat majaz, dia ada urf yang khas dan urf yang am. Uruf yang khas ni kebiasaan yang khusus lah bagi sesebuah bangsa atau bagi sesebuah bidang. Jadi dia khusus. Kemudian ada uruf yang umum, kebiasaan yang umum. Uruf yang khas ini pun terbagi kepada dua, hakikat dan majaz. Uruf yang umum pun terbagi kepada hakikat dan majaz. Nanti insya-Allah Faris boleh buat jadual lagi, buat table, buat peta minda. Lafaz pecah tiga, dari segi lughah, segi bahasa, dari segi syarak dan dari segi urf, kebiasaan. Lughah dibagi dua, hakikat majaz, syarak pun hakikat majaz. Kemudian urf ni dia pecah dua lagi, sebelum tu dia pecah lagi dua, uruf yang am, uruf yang khas. Uruf yang umum, uruf yang khusus. Kemudian yang umum pecah dua, hakikat majaz. Yang khusus pun pecah dua, hakikat majaz. Jadi yang nak kita bahaskan ni lafaz solat kan. Lafaz solat kita kalau lihat secara hakikat bahasa, maknanya kalau solat itu dilihat dari sudut bahasa, secara hakikatnya dia bermakna doa. Shalla yusalli solatan, bermakna doa. Jadi kalau kita lihat dari segi syarak pula, maka hakikat syarak solat itu sembahyang, iaitu aqwalun wa af'alun, yang tadilah definisi yang saya bagi tadi. Jadi solat secara hakikat syarak bermakna sembahyang lah, orang Melayu panggil sembahyang. Kemudian dari segi kebiasaan tak adalah, dari segi uruf tak ada. Maksudnya dia tak semestinya pecah tiga itulah. Ada sebahagian tu pecah sampai tiga. Di sini cukup pembahasan dari segi lughah dan dari segi syarak. Maka apabila kita kata solat secara hakikat lughah, maknanya doa. Solat secara hakikat syarak namanya sembahyang. Dan dia kalau dilihat dari segi majaz dia pula dia terbalik. Maksudnya solat dilihat dari sudut bahasa, hakikat dia doa, majaz dia sembahyang. Kalau solat dilihat dari sudut syarak, hakikat dia sembahyang, majaz dia doa. Terbalik, dia bersilang. Okey. Di sini wassalatu wassalam, wassalat. Jadi adakah di sini solat ini, adakah yang dipakai di sini hakikat bahasa ke ataupun hakikat syarak? Kalau kita pakai hakikat bahasa, maksudnya doa. Maksudnya doa yang khususlah, ada alif lam di situ untuk Nabi Muhammad SAW. Tak boleh kita ambil makna di sini makna sembahyang. Kita tak boleh sembahyang atas Nabi ataupun sembahyang kepada Nabi, tak boleh. Menyembah Nabi haram kan. Maka di sini solat bermaksud doa secara bahasa. Di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Jadi saya guna perkataan berselawat itu sebenarnya sudah masuk kepada uruf lah tu. Nanti saya terangkan daripada mana pula datangnya selawat. Jadi Allah Ta'ala, sebenarnya Allah Ta'ala dan para malaikat bersolat ke atas Nabi. Maka yusalluna, bersolat maksudnya di sini berdoa, bukan sembahyang lah. Mustahil kalau dia ambil makna hakikat syarak di sini. Sebab tak mungkin Allah Ta'ala dengan malaikat sembahyang kepada Nabi. Maka di sini maksudnya doa. Maka lepas tu Allah sambung, ya ayyuhallazina amanu, wahai yang beriman, sallu alaih. Sallu alaih maknanya berdoalah kepada Nabi. Wasallimu taslima, ucaplah salam dengan satu salam. Kemudian ada dalam hadis-hadis, contohnya Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis Nabi kan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi itu adalah hadis Nabi. Jadi Nabi kata sallu di situ, di sini maksudnya sembahyang, maksudnya syarak. Jadi yang pertama tadi ayat Al-Quran. Maka jangan diingat bila ayat Al-Quran semuanya syarak. Ada ayat Quran yang menggunakan lafaz secara bahasa. Ada juga menggunakan syarak. Begitu juga hadis, ada hadis menggunakan lafaz secara makna bahasa, ada juga hadis yang menggunakan lafaz secara makna syarak. Maka kena tengok dia punya siyaqul kalam ataupun siyaqul ayah ataupun siyaqul jumlah. Tiba-tiba je kalau ada qada solat fardu perlu azan tak atau ikamat je. Nanti sabar lu. Jadi makna solat di dalam ayat Al-Quran tadi maksudnya berdoa. Dan makna solat dalam hadis yang saya baca tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli, maksudnya sembahyang. Jadi sebab tu perlu difahami dulu, adakah lafaz tersebut ikut hakikat lughah atau hakikat syarak. Jadi kalau orang yang tak mengaji, dia mungkin salah faham. Bahkan ada orang yang ambil kesempatan, dia sengaja memanipulasikan Quran ataupun hadis. Jadi bila Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, dia kata itu bukan sembahyang, itu doa. Doalah kamu seperti yang kamu doa. Dia sebenarnya tidak ada kewajipan sembahyang. Quran kata aqimus solah. Maka solah di situ maksudnya doa. Maka tidak ada istilahnya sembahyang. Kita diwajibkan doa saja 5 kali sehari. Itu orang yang manipulasi bahasa. Ada orang macam tu. Seperti kita tak percaya, cuba tengok kamus. Kamus akan tunjuk makna solat itu adalah doa. Jadi lepas tu berhati-hati dalam kita membahas sesuatu lafaz atau sesuatu ayat Quran atau sesuatu hadis. Kalau kita tak cukup ilmu kita, memang masalah. Bahkan kita boleh terpengaruh dengan orang-orang yang cuba memanipulasi Quran dan hadis. Jadi dalam ayat itu Allah mengatakan sallu, Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Bersolatlah, yusalluna. Maka di situ maksudnya doa. Jadi di sini musannaf menggunakan as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Maka di sini secara bahasalah iaitu doa. Jadi kalau kita dapati dalam ayat Quran tersebut Allah mengatakan bahawa sesungguhnya Allah berselawat. Saya terangkanlah maksud selawat, nanti orang keliru. Selawat ini bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab. Asalnya adalah salatun, salatani, salawatun. Salatun satu solat, salatani dua solat, salawatun 3 hingga ke atas lah.
jamak ataupun plural. Orang putih panggil plural, orang Melayu panggil banyak. Jadi solatun, solatani, solawatun. Solawat. Solawat itu jamak atau plural daripada solat. Tetapi orang Melayu ni diambil salawat itu akhirnya jadi selawat. Maksud dia adalah berselawat kepada Nabi. Maksudnya mendoakan Nabi lah. Itu kita kata, itulah yang saya kata tadi, uruf. Ini uruf orang Melayu. Uruf orang Melayu selawat. Tak tahulah bangsa lain pun mungkin juga kan. Tak pasti. Tapi asalnya salawat itu adalah jamak plural daripada solat. Jadi salat kita dah orang Melayu kan, maka kita pakailah selawat. Jadi apa maksud Allah berselawat kepada Nabi? Allah berselawat kepada Nabi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat ta'zim. Allah memberi rahmat ta'zim. Rahmat muqaranah bit ta'zim. Rahmat yang beriringan dengan ta'zim. Dia panggil rahmat ta'zim. Rahmat ada yang rahmat biasa, rahmat ta'zim. Rahmat yang ada keagungan lah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna malaikat berselawat kepada Nabi, ada khilaf. Yang masyhurnya mengatakan malaikat memohon keampunan untuk Nabi. Ada khilaf di sini. Tapi Imam Dusuki dalam Hasyiah Dusuki ala Al-Umul Barahin, Syarah Al-Umul Barahin mengatakan bahawa makna malaikat berselawat kepada Nabi sama seperti makna manusia ataupun kita orang Islam berselawat kepada Nabi, iaitu memohon doa kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga. Dan ada tambah lagi satu sebenarnya, iaitu ada sebuah hadis mengatakan bahawa man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maka tambah lagi satu, iaitu Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi. So apa makna pula Allah Ta'ala berselawat kepada orang tu, orang yang berselawat kepada Nabi? Kalau Allah berselawat kepada Nabi, Allah beri dia rahmat ta'zim. Tapi kalau Allah selawat kepada orang yang selawat, maka kata ulama, Allah beri dia rahmat. Beza dia apa? Nabi Allah beri rahmat ta'zim. Kalau orang yang selawat, Allah bagi rahmat sahaja. So ada 4. Allah selawat kepada Nabi, Allah beri rahmat ta'zim kepada Nabi. Allah selawat kepada orang yang selawat, Allah beri rahmat sahaja kepada orang tu. Malaikat selawat kepada Nabi ada khilaf. Satu pendapat yang masyhur kata malaikat mohon ampun, mohon doa keampunan untuk Nabi. Kemudian kalau kita umat Islam berselawat kepada Nabi, makna kita memohon doa kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi. Okey. Cuma ada khilaf di sini, ada iskal. Iaitu katanya tadi makna solat kan doa. Betul? Secara bahasa makna solat itu doa. Nak kata makna sembahyang, makna syarak tak boleh sebab tak sesuai. Allah malaikat sembahyang kepada Nabi tak sesuai. Jadi makna doa. Tapi kalau kita lihat tadi 4 tadi kan, Allah beri rahmat ta'zim kepada Nabi, Allah beri rahmat kepada orang yang selawat, malaikat mohon doa keampunan ataupun sama macam kita memohon doa kepada Allah supaya Allah beri rahmat ta'zim kepada Nabi. So dua-dua ni doa betul lah, malaikat dengan kita dua-dua, tapi Allah tak doa pun. Allah hanya memberi rahmat ta'zim kepada Nabi dan Allah beri rahmat kepada orang selawat. Mana perginya istilah doa? Kan? Kata makna selawat itu doa. Allah memberi bukannya maknanya doa. Kata ulama, kalau nak dipaksa-paksa lah, maksudnya kalau nak dipaksa juga dengan makna doa, makna solat itu makna doa. Innallaha wa malaikatu yusalluna. Jadi Allah berselawat kepada Nabi kan. Jadi Allah berdoa kepada Nabi. Sedangkan yang saya terangkan tadi, Allah beri rahmat ta'zim kepada Nabi dan Allah beri rahmat kepada orang yang selawat kepada Nabi. So mana perginya doa kat situ? Kata ulama macam inilah, kalau nak dipaksa-paksakan juga makna solat itu doa, maka Allah Ta'ala doa kepada diri dia supaya beri rahmat ta'zim kepada Nabi.
Allah doa pada diri dia, kan itu tak logik, tak masuk akal. Jadi sebenarnya kata ulama, kalaulah kita nak ambil juga makna solat tu sebagai doa, biar apa, biar sesuai dengan makna bahasa tu kan, solat itu doa. Jadi seolah-olah iradah Allah menentukan, memerintahkan kepada kudrahnya supaya kudrahnya memberikan rahmat ta'zim. Nak dipaksa-paksa lah kalau makna doa, maknanya Allah sendiri meminta. Doa tu kan menyeru, doa tu memohon, meminta, menyeru, mengajak, itu doa. Jadi Allah meminta kepada sifat kudrah supaya sifat kudrah tu memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi. Kalau nak dipaksa-paksa makna doa juga kepada Allah, tapi tak perlulah sampai macam tu, kata ulama. Cukup dengan Allah memberi rahmat ta'zim. Ini dia kata tak, kita nak juga makna doa tu mesti makna salat tu mesti doa. So macam mana Allah beri rahmat ta'zim tak ada unsur doa pun? Kata ulama, okeylah kita paksa-paksa Allah memohon kepada kudrahnya sendiri supaya memberi rahmat ta'zim. Selesai. Itu kalau nak dipaksa-paksa lah. Boleh. Mana solat. Jadi apabila kita, contohnya kita dalam solat atau di luar solat, kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun Allahumma salli ala Muhammad. Maka maksudnya ialah, ya Allah, berikanlah rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada kita. Itu maksud dia. Kemudian kalau kita lihat di sini, as-salatu wassalamu ini dipanggil jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah ni maksudnya jumlah ataupun ayat yang menceritakan perkara yang sudah berlaku atau sedang berlaku. Kemudian padahal kalau kita tengok Allahumma salli ala Muhammad, salli itu fi'il amar. Fi'il amar itu ialah jumlah insya'iyah. Fi'il amar itu jumlah insya'iyah, mana perkara yang belum berlaku. Ialah kita berdoa, kita mohon kepada Allah, dah berlaku ke belum? Mestilah kita doa benda yang belum berlaku, sebab kita baru memohon, ya Allah berikanlah, kan, berikanlah rahmat ta'zim kepada Nabi. Jadi bermakna sepatutnya di sini jumlah yang dipakai adalah jumlah insya'iyah, bukan jumlah khabariyah. Betul? Ini siapa faham, tak faham, tak apa. So jumlah dia ada jumlah, sebelum ni kan kita bahas jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, itu dari sudut lain. Ini dari sudut waqi' atau tidak, sudah terjadi atau belum terjadi. Kerana ayat-ayat ada juga yang ayat-ayat yang bila kita cakap bermaksud benda yang sudah terjadi. Ada ayat-ayat yang kita cakap benda belum terjadi. Benda yang belum terjadi maknanya contohnya seperti doa. Doa belum terjadi sebab kita minta, kan. Kita memohon, mana benda belum jadi lagi, kita baru memohon. Jadi benda yang belum terjadi dipanggil jumlah insya'iyah. Maksudnya dia akan jadi pada masa akan datang. Kalau jumlah khabariyah, benda yang sudah terjadi. Jadi sekarang ni dalam kitab ini dia gunakan jumlah khabariyah, kan. Jadi sepatutnya kan Allah Ta'ala suruh kita sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya. Sepatutnya dia guna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Tapi di sini dia tak guna jumlah insya'iyah, dia tak guna doa, dia guna jumlah khabariyah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu afdalul ibad. So kata ulama, okay, walaupun jumlah dia jumlah khabariyah, tapi itu hanyalah lafzan saja. Secara zahirnya jumlah khabariyah, tetapi secara makna adalah insya'iyah. Maknanya di sini secara zahir, secara lafzan bermakna khabariyah, tapi maknan insya'iyah. Walaupun lafaz dalam kitab ni jumlah khabariyah, tetapi makna dia insya'iyah. Boleh? Satu lagi. Imam mutaakhirin, ulama mutaakhirin mengatakan bahawa makruh kalau kita berselawat kepada Nabi tanpa diiringi dengan salam. Contohnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makruh.
Mestilah kita Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Mesti kena ada salim di situ. Sebab apa Allah kata, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salam kepada Nabi. Allah perintahkan tu. Allah perintahkan kita selawat dan salam, bukan selawat saja. Jadi kalaulah kita ambil satu persatu perintah, tinggal satu perintah, maka hukum ni makruh, kata Imam Nawawi dan ulama mutaakhirin. Ini antara yang mula-mula lah, yang setakat ni yang saya nampak yang mengatakan makruh menyendirikan selawat tanpa salam Imam An-Nawawi. Tak tahulah imam-imam yang sebelum tu, kata ulama lah, masyhurnya Imam Nawawi yang mengatakan makruh. Ulama sebelum tu tak pernah sebut. Sebab dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim ketika membuat mukadimah kitab Sahih Muslim, dia tak salam, dia hanya selawat kepada Nabi saja, tak sebut salam kepada Nabi. Jadi Imam Nawawi kata makruh. Jadi sebab tu kita kalau nak selawat kepada Nabi, kita tambah dengan salam. Mudah aja, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kata Imam Nawawi. Tu dalam solat tu kita selawat tak ada salam pun kan. Lepas tasyahud kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tak ada salam pun, barik saja. Kata ulama ada bila sebelum tu, iaitu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan ada kan salam sebelum tu. Selesai. Memang dalam salawat tu tak ada, tapi sebelum tu dah ucap salam, maka tak makruh. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Apa makna salam pula? Salam. Assalam tu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara salah satu nama Allah Assalam. Dan secara bahasa salam itu bermaksud kesejahteraan ataupun keselamatan, keamanan, kesejahteraan. Jadi di sini kata ulama, bila kita kata wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, adakah di sini disebut nama Allah? Jadi nama kata boleh-boleh saja nak kata seolah-olah kita kata, wahai Tuhan yang assalam, berilah keselamatan, kesejahteraan, keamanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi kan bila saya kata selawat, maknanya bila kita Allahumma salli ataupun wassalatu, ya Allah berikanlah rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita kata wassalim ataupun assalam, mana wahai Allah yang maha salam, berilah keselamatan atau kesejahteraan atau keamanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa saya pun selawat sallallahu alaihi wasallam, jarang kita sebut wassalim kan. Itu pendapat Imam Nawawi. Kecuali dalam beberapa keadaan lah, kalau kita ziarah di Raudah tak payah sebut salim, salam saja. Ataupun kalau kita baca mana-mana riwayat yang tak mengatakan salim ataupun salam, tak makruh. Dia dua keadaan atau tiga keadaan Nabi sendiri kalau sebut tak apa, tak makruh, tu hak dia. Ini pendapat Imam Nawawi je. Memang jaranglah selalu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kecuali orang yang ingat, sebab kita dah terbiasa kan Allahumma salli sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kan. Dia sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Kalau siapa yang alert, dia akan tambah dengan salim ataupun salam. Jadi as-salatu wassalam jumlah khabariyah, Allahumma salli wa sallim jumlah insya'iyah. Dua-dua boleh. Di sini dia pakai jumlah khabariyah. Makna selawat memohon rahmat ta'zim kepada Nabi, makna salam memohon keamanan, kesejahteraan, keselamatan kepada Nabi SAW. Jadi ada lagi isu. Banyak isu. Kenapa kita perlu memohon kepada Allah supaya Allah beri rahmat ta'zim kepada Nabi? Tak cukup lagi ke Nabi dah meninggal dunia, dah wafat? Perlu ke Nabi kepada rahmat lagi?
Jadi kalau semua orang selawat sampai kiamat, berapa banyak, tak habis-habis. Kemudian kita mohon kesejahteraan kepada Nabi, Nabi tak sejahtera ke? Kita mohon keamanan, Nabi tak aman ke? Macam-macam khilaf, macam-macam iskal. Jadi kata ulama, boleh, bahkan harus, bahkan sunat, bahkan dalam solat wajib kita berselawat dan salam kepada Nabi SAW. Dan benda ini akan menambahkan lagi darjat Nabi SAW. Tak ada masalah Nabi masih hidup ke atau Nabi sudah wafat ke. Ya, sebenarnya wafat itu pun kan hanya berpindah ke alam barzah saja, bukannya mati, tak ada hilang terus macam tu. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan boleh kita menyampaikan pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada situlah timbul isunya tahlil. Betul. Timbul isunya tahlil kan, majlis tahlil kan, kita kan mula-mula kita baca Fatihah hadiah kepada Nabi. Kemudian baca Qul huwallahu 3 kali, Qul alif falaq, Qul bin nas, Fatihah lagi, Alif Lam Mim 5 ayat, baca ayat kursi, amalan Rasul, kemudian baca selawat, kemudian tahlil 100 kali misalnya. Ya, ataupun Yasin. Lepas tu dalam doa tahlil tu kan, Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma qulna min ya Allah mastaghfarnahu wa ma sallaina ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'ah mubarakah rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha wa nuqaddimuha ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Yang Wahabi dia tak tahlil lah. Yang biasa tahlil dia tengok doa dia tahu. Maknanya kita dah baca semua tu, Quran, tahlil, selawat dan sebagainya, kita hadiahkan pahala kepada Nabi dulu, betul? Lepas tu baru summa sawaba misla sawabi zalika ala ruhi arwah fulan dan sebagainya, kan? Jadi kita hadiahkan pahala kepada Nabi dulu. Jadi sana dikiaskan daripada selawat inilah kita menghadiahkan pahala kepada Nabi. Jadi ahli sunnah mengatakan boleh. Jadi kita berselawat kepada Nabi, dan kita mengucapkan salam kepada Nabi, mohon kepada Allah beri rahmat dan beri keselamatan, kesejahteraan. Maknanya akan meningkatkan lagi darjat Nabi. Begitu juga kita menghadiahkan pahala bacaan kepada Nabi, maka meningkatkan lagi darjat Nabi. Kiaskan kepada selawat. Bayangkanlah kan, tiap-tiap minggu orang yang rajin lah, tiap-tiap minggu atau tiap-tiap hari atau tiap-tiap bulan, atau tengoklah siapa yang rajin tiap-tiap minggu baca tahlil kan, hadiahkan pahala kepada Nabi kan, Nabi, sahabat dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita ahli sunnah wal jamaah kata hadiah sampai. Bayangkanlah di akhirat nanti di padang mahsyar kan. Di padang mahsyar Nabi tengok betapa banyaknya pahala-pahala telah dihadiahkan oleh kita kepada Nabi. Agak-agak Nabi jumpa kita di padang mahsyar buat dek je ke? Kan? Maknanya orang yang tiap-tiap minggu atau tiap-tiap hari dia bersedekah pahala kepada Nabi. Dia memohon kepada Allah supaya menyampaikan pahala-pahala bacaan Quran, tahlil, selawat, istighfar dan sebagainya kepada Nabi. Dan Nabi menerima pahala tu. So agak-agak di padang mahsyar Nabi tengok kita buat dek je ke? Wahabi memang tak boleh. Wahabi buat dek. Wahabi tak boleh. Kita ahli sunnah, jadi sepakat kata pahala sampai. Kalaulah kita kata tak sampailah, kalau kita dapat pahala, selesai. Kita baca, kita dapat pahala. Kalau tak sampai, tapi ulama sepakat empat mazhab sampai. Jadi sedekah kepada Nabi Muhammad SAW, maka sampailah pahala kepada Nabi. Dan Nabi, bayangkanlah Nabi dapat tiap-tiap hari, Nabi dapat pahala. Semakin tinggi darjat dia, semakin tinggi darjat dia. Dan Nabi tahu siapa yang selawat, doa, hadiah pahala kepada Nabi tahu. So takkanlah kita tak ada apa-apa kot. Bila jumpa Nabi nanti, sekurangnya pasti akan dapat syafaat Nabi, insya-Allah. Sayyidina. Masalah Sayyidina pun masalah juga ni. Sayyidina ni maksudnya ketua, penghulu dan sebagainya lah, panjang mana Sayyidina ni. Jadi isunya ada di dalam solat, di luar solat. Yang ekstrimnya di luar solat pun tak boleh. Itu ekstrim, Wahabi ekstrim. Kemudian ada yang kata di luar solat boleh, dalam solat tak boleh. Kita ahli sunnah wal jamaah, terutamanya mazhab Syafi'i, dalam solat pun afdal.
Walaupun ada khilaf di kalangan Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar Haytami. Imam Ramli kata afdal sebut Sayyidina dalam solat. Ketika kita berselawat lah lepas tasyahud tu kan. Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah dia kata tak afdal. Afdalnya tak payah kata Sayyidina. Tapi dalam Minhajul Qawim dia kata afdal guna Sayyidina. Jadi maknanya lebih afdal sebut Sayyidina. Oh Nabi tak ajar pun. Nabi ajar. Nabi kata Allahumma salli ala Muhammadnya kita pandai-pandai tambah. Oh, kita tunjuk lebih pandai daripada Nabi. Lebih pandai daripada sahabat. Oh, itu biasalah dalil Wahabi. Sekarang ni kita ni sebagai umat, kita nak panggil Nabi Muhammad pun kita rasa tak sampai hati nak panggil Nabi Muhammad tu Muhammad. Cuba kalau kita panggil ayah kita, ada kita panggil nama ke ayah kita? Ke kita panggil ayah, panggil abah, panggil papa? Ke kita panggil nama dia? Kita cakap ni yang berhormat, yang berhormat contohnya kan. Cikgu pun kita tak panggil nama dia, ustaz pun kita tak panggil nama dia. Menteri pun kita tak panggil, kita panggil Perdana Menteri pun kita tak kata Muhyiddin. Siapa Muhyiddin? Aku tak undi dia. Kita panggil Tan Sri Muhyiddin kan. Agong pun kita panggil Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Kita tak panggil nama dia. Kurang hajar, betul. Kita panggil orang dengan panggil gelaran. Takkan Nabi kita panggil Muhammad kot. Itu kurang hajar nama dia. Oh, Nabi yang ajar ya. Nabi tawaduk, Nabi merendah diri. Nabi merendah diri, Nabi mestilah tak suka dia dipuji-puji. Tetapi lafaz Sayyidina tu Nabi sebut ana sayyidun nas, ana sayyidu wulida bani Adam fi yaumil qiyamah. Hadis dalam Sahih Muslim ada Bukhari mengatakan Nabi mengatakan ana sayyidu. Sayyidun nas, sayyidul anbiya, sayyidu wulida bani Adam. Semua ada lafaz Nabi sini kata aku ni sayyid. Jadi kita hormat kepada Nabi, kita sebut Sayyidina. Sebab tu kita tak sanggup nak panggil Nabi, nak sebut Nabi dengan Muhammad sahaja. Macam kurang hajar. Orang Melayu biasalah, orang Melayu ni budi pekerti dia tinggi kan. Wahabi memang dia panggil Nabi Muhammad je. Panggil Imam Syafi'i, PI je kan. Kita hormat kepada ulama', hormat orang tua. Ayah kita panggil ayah, abah dan sebagainya. Kita tak panggil nama, kurang hajar. Nabi ajar ke, Nabi tak ajar ke. Kita ada banyak perkara yang mana Allah sendiri pun tak panggil nama Muhammad. Kalau nak panggil kan Allah kata ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Mana dia Allah guna nama ya Muhammad? Ada dalam Quran ya Muhammad. Kalau yang ayat tu Muhammadur Rasulullah, itu jumlah khabariyah, bukan nak panggil. Ini kita nak berdoa kepada Nabi kan, maka kita panggil Sayyidina Muhammad. Dan Allah pun lain lah kalau Allah guna Muhammad pun, tapi kebanyakannya Allah guna ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Mana ada ya Muhammad dalam Al-Quran? Yang ada ya Musa, ya Yahya, ya Adam kan? Tapi ya Muhammad ada. Cari dalam Quran tengok ya Muhammad. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Jadi banyaklah dalil-dalil ahli sunnah. Wahabi ni jangan layan panjang. Panjang nanti dia dah hati tertutup, tak boleh buat apa. Minta maaf kalau ada Wahabi dalam ni. Tahan je lah. Kalau tak tahan, saya reject. Ada saudara kita siapa tu, Syekh Intani dah kena reject. Panjang pula bunyi dia kat situ. Ini kelas pengajian, bukan nak berdebat. Afdalul ibad, seafdal-afdalnya hamba. Ibad ini jamak bagi abdun lah. Jadi jamak, salah satu jamak daripada abdun ataupun abid. Adalah khilaf panjang di situ. Abid ataupun abid ataupun abdun. Di sini panjang dia, tapi di sini nak katalah di situ hamba lah. Panjang, bahas panjang-panjang, akidah tak masuk lagi. Jadi Nabi adalah sebaik-baik hamba. Apa makna hamba? Apa makna hamba? Jadi dalam tasawuf dia bahas panjanglah, ada ubudiyah, ibadah, ubudah, segala macam. Di sini saya ringkas-ringkas saja. Hamba ni kalau dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, kalau kita tengok last kali biasanya ada bab kitabul itaq, kitabul
perhambaan ataupun pembebasan hamba, kitabur raqbah dan sebagainya. Hamba ni zaman dulu ialah seorang manusia yang mana dia ni dimiliki oleh tuan dia, diperjualbelikan, boleh dijual, boleh dibeli. Dia tidak boleh memiliki apa-apa termasuk diri dia sendiri. Hamba ni dia tak boleh memiliki apa saja termasuk diri dia sendiri. Diri dia itu milik tuan dia. Tuan dia berhak untuk jual dia, tuan dia boleh beli, tuan dia boleh dia tak boleh buat suka hati. Tuan dia akan arahkan kau tidur pukul berapa, bangun pukul berapa, makan pukul berapa, kerja pukul berapa, apa yang kau kena buat, macam mana kena buat, semuanya arahan daripada tuan dia. Itu hamba dan tuan dia boleh pukul hamba dia kalau buat silap, dan tuan dia boleh, kalau pun amat ada syarat-syarat dia, boleh jima' dengan hamba dia kalau hamba perempuan yang Islam yang belum berkahwin. Itu bab hamba lah. Jadi maka hamba itu dia tidak boleh memiliki apa saja termasuk diri dia, semuanya milik tuan dia. Jadi di sini dari sudut syariat di sini, apabila seseorang itu dia merasakan diri dia adalah hamba Allah, maka itulah darjat yang terbaik, yang paling tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra kan, ayat pertama tu, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan pada waktu malam akan hambanya. Bi 'abdihi. Jadi Allah tak guna bi rasulihi, Allah tak kata bi nabiyihi. Kenapa Allah kata bi 'abdihi? Sebab Isra Mi'raj ini kan satu anugerah, satu mukjizat yang besar, iaitu Nabi dijemput pergi ke Sidratul Muntaha, atas lagi sana. Jadi Allah tak kata nabihi, Allah tak kata rasul. Jadi sebab apa? Nabi dan rasul itu satu perlantikan daripada Allah. Tapi hamba itu adalah suatu perhambaan diri dari manusia itu sendiri kepada Allah, kepada Tuhan dia. Jadi sebab tu Nabi SAW adalah hamba yang paling afdal sekali. Nabi telah dapat merealisasikan perhambaan diri dia yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia lain yang mampu merealisasikan perhambaan diri dia kepada Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu darjat hamba itu darjat yang paling tinggi, tapi dengan syaratlah hamba Allah, bukan hamba selain Allah. Hari ini orang jadi hamba nafsu, hamba dunia, hamba duit, hamba pemimpin, hamba politik, hamba kuasa, hamba harta, hamba diri dia sendiri, macam-macam. Hamba bini, hamba tu, hamba ni dan sebagainya. Jadi apabila seseorang itu dia dapat memperhambakan diri dengan erti kata perhambaan yang sebenar, maka itulah darjat yang paling tinggi dan tidak ada yang melebihi darjat perhambaan diri kepada Allah yang lebih tinggi melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kata afdalil ibad, seafdal-afdal, seutama-utamanya hamba yang mana telah merealisasikan perhambaan diri dalam erti kata yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih lagi jadi hamba diri kita sendiri. Kan dalam Al-Quran Allah kata afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat seseorang itu dia menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Maksudnya dia menjadi hamba kepada hawa nafsunya. Itulah manusia, selagi dia tidak dapat membebaskan diri dia daripada menjadi hamba yang paling terakhir sekali, hamba nafsu dia. Itu yang paling susah sekali manusia nak melepaskan diri dia untuk menjadi hamba kepada nafsu dia sendiri. Jadi kalau orang tu dapat membebaskan diri dia daripada perhambaan diri kepada nafsu dia, maka barulah dia boleh menjadi hamba Allah yang sebenar. Jadi banyaklah hamba duit, hamba dunia, hamba kuasa, hamba nafsu sendiri, hamba syaitan lagi teruklah. Jadi bebaskanlah diri anda daripada perhambaan kepada selain Allah, kepada Allah. Tentang perhambaan ini saya teringat sebuah cerita. Rabi'i bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu ketika dihantar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sebagai utusan untuk menghadap Rustum, jeneral bagi kerajaan Rom. Rustum, jeneral bagi kerajaan Rom. Panjang cerita dia pergi seorang-seorang dengan kaldai dia yang kurus, dengan pedang kontot.
dengan baju yang compang-camping lah, baju sahabat kan. Panjang cerita dia. 10,000 tentera Rustam belah kanan, 1,000 belah kiri di jalan, ada Syak Anta hampar kapet merah lagi. Dia tak heran pun. Dia congkil je sebab kapet tu tebal sangat, ganggu dia punya keldai nak melangkah. Dia cocok-cocoknya dengan anak panah, bagi koyakkan kapet tu supaya keldai dia senang jalan. Sampai kepada Rustam tanya, apa kau nak apa? Kau nak apa, kau datang sini? Dia kata, aku bukan datang tapi aku dihantar. Nahnu ibta'asanallah, kami diutus oleh Allah Ta'ala. Kami bukan datang. Aku bukan datang sini tapi aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Linukhrijal ibad, untuk mengeluarkan hamba-hamba, min ibadatil ibad, daripada perhambaan kepada hamba, ila ibadati rabbil ibad, kepada perhambaan kepada Tuhan hamba. Linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, mengeluarkan perhambaan manusia kepada manusia, kepada perhambaan manusia kepada Allah, Tuhan segala hamba. Jadi kata ulama, kata-kata Rabi' bin Amir itu boleh ditulis dengan emas. Dan ada lagi lah yang lain-lain disebut tentang ibad saja nak sebut. Jadi Nabi Muhammad adalah hamba yang paling afdal sekali kerana telah berjaya membebaskan dirinya daripada perhambaan kepada selain Allah, hanya perhambaan kepada Allah semata-mata dengan erti kata perhambaan yang sebenar. Sebab itulah Nabi dipanggil afdalul ibad. Faham Kemudian wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad. Maknanya selawat dan salam juga kepada ahli keluarga Nabi. Ada khilaf juga siapa ahli keluarga Nabi. Ada yang kata kalau yang khusus Bani Hashim dan Bani Muttalib, kalau yang umum semua umat Islam. Itu situ je lah, malah bahas panjang. Sahabat Nabi, siapakah sahabat-sahabat Nabi? Iaitu orang yang bertemu dengan Nabi di zaman Nabi, walaupun sekali dalam umur, walaupun umur masih belum memayis, maka dan dia kemudian dia mati dalam keadaan beriman. Dia beriman dan mati dalam keadaan beriman, maka dia dianggap sahabat Nabi. Kalau dia beriman kemudian dia murtad, maka terputuslah dia punya sahabat. Pernah menjadi sahabat Nabi kemudian murtad, tak banyak, seorang dua je, maka terputus. Dia pernah jadi sahabat. Kalau kekal sebagai sahabat, maka mati dalam keadaan beriman. Itulah sahabat Nabi. Ya, maka kita disunatkan juga untuk berselawat dan salam kepada keluarga dan sahabat Nabi. Ulil bahjati war rasyad, iaitu orang-orang yang memiliki bahjah, nur, cahaya, war rasyad dan petunjuk. Mereka inilah yang mewarisi agama Islam, hidayah, petunjuk daripada Nabi SAW, dan mereka lah yang selepas itu menyebarkan Islam, mengambil tanggungjawab kenabian untuk menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, mengajar agama Islam, dan sampailah kepada kita pada hari ini. Itu mukadimah dia. Itu standard lah, maknanya basmalah, hamdalah, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabat Nabi. Cukuplah kot, panjang-panjang sangat dah. Itu apa dah? Sejam dah. Cukup lagi. Wa ba'du. Ada setengah kitab kata amma ba'du. Ada kata wa ba'du. Macam-macam lah. Jadi wa ba'du tu asalnya ba'da. Asalnya ba'da. Jadi ba'da itu zaraf zaman. Ba'da itu zaraf zaman mabni dengan fathah, maksudnya ba'da. Tetapi di sini dia sebut ba'du. Boleh insya-Allah sikit lagi. Di sini wa ba'du. Jadi kata ulama waw itu mengambil tempat amma. Amma ba'du. Adapun setelah asalnya ba'da ditukar ba'du. Kenapa ditukar ba'du? Dhammah itu ataupun orang Melayu kata baris depan itulah. Ditukar kerana di situ menyimpan makna. Menyimpan makna. Maka ditukar jadi daripada amma ba'da kepada amma ba'du. Maksudnya ada menyimpan makna. Apa maknanya? Maknanya
Adapun setelah aku mengucapkan basmalah, memuji Allah dan berselawat dan salam kepada Nabi, sahabat dan keluarganya, maka itu mana amma ba'du. Panjang sebenarnya. Dia punya terjemah, walaupun perkataan dia pendek je, amma ba'du atau wa ba'du, tapi dia punya terjemahan ni panjang. Kerana du tu, dal yang asalnya ba'da, jadi ba'du ada menyimpan makna. Iaitu seperti yang saya sebutkan tadilah, iaitu adapun setelah aku mengucapkan basmalah, memuji Allah dan berselawat kepada Nabi, keluarganya dan sahabat, maka fayaqulul abdul faqir ila rahmati rabbih, maka telah berkata seorang hamba yang faqir, yang amat memerlukan, ila rahmati rabbih, kepada rahmat Tuhannya. Maka dia menceritakan seolah-olah orang lain, padahal dia yang cakap sendiri. Jadi kerana boleh kata fa'aqulu, tapi dia kata di sini fayaqulu, maka telah berkata. Siapa dia? Al-abdu, seorang hamba, al-faqir, yang sangat memerlukan, ila rahmati rabbih, kepada rahmat Tuhannya. Pengarang kitab ni lah, Syekh Fudali ni, dia tawaduk, dia kata dia ni seorang hamba yang amat memerlukan kepada rahmat Allah. Al-Muta'ali, Allah yang maha tinggi, maha luhur. Muhammad bin Syafi'i, Muhammad ibnu Syafi'i Al-Fudali. Dia tulis sini Fadali, tapi saya pun confuse. Ada yang kata Fadali, ada yang kata Fudali. Cari-cari tak jumpa lagi. Orang Mesir tahu kot Fadali ke Fudali, tapi masyhur Fudali. Jadi nama dia Muhammad bin Asy-Syafi'i Al-Fudali Asy-Syafi'i. So nama dia Muhammad. Nama dia Muhammad Ibnu Syafi'i bin Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i ni memang nama bapa dia. Selalunya kan Asy-Syafi'i itu nisbah kepada mazhab Syafi'i. Sebab tu di sini dengar baik-baik, Muhammad Ibnu Syafi'i Al-Fudali Asy-Syafi'i. Jadi ada dua Syafi'i di situ. Jadi nama bapa dia pun Asy-Syafi'i, macam nama datuk saya pun Syafi'i juga. Mak saya binti Syafi'i. Jadi itu memang nama lah. Asy-Syafi'i maksudnya orang yang memberi syafaat. Jadi sepatutnya kita ada yang Syafi'i yang kedua itu adalah nisbah. Di sini dia kata Muhammad Ibnu Syafi'i, maknanya nama bapa dia Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Fudali itu nisbah kepada Fudalah atau Fadalah, satu tempat di Mesir. Kemudian Asy-Syafi'i bermazhab Syafi'i. Ada dua lafaz Syafi'i di sini, maknanya satu nama bapa dia Asy-Syafi'i dan dia juga bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tahu kan? Imam Syafi'i itu kan nama dia Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi'. Nama imam kita, Imam Syafi'i itu nisbah je. Nama sebenarnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi'. Jadi yang kelima ni, maknanya datuk dia yang keempat adalah sahabat Nabi. Maka dinisbahkanlah Imam Syafi'i kita kepada Asy-Syafi', ditambah ya nisbah. Jadi Asy-Syafi'i, kita pun mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Ya tu ya nisbah kepada mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nisbah kepada datuk dia yang keempat, sahabat Nabi. Jadi Syekh Muhammad bin Syafi'i Al-Fudali Asy-Syafi'i ini, dia Al-Fudali itu nama dia bukan Fudali, nisbah biasalah, nisbah kan. Terangkan baliklah. Dia ada 4. Satu nama, kemudian kunyah, kemudian laqab, kemudian nisbah. Jadi nak bagi nama anak tu, ambil ilmu ni dulu. Yang pertama nama. Nama ni memang nama lah. Dan dalam hadis Nabi kata nama yang paling afdal, nama yang paling disukai oleh Allah ialah Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim dan seterusnya lah nama-nama Allah. Ditambah dengan Abdul. Kemudian nama-nama Nabi, dengan nama-nama Nabi. Yang paling afdal nama Nabi Muhammad SAW. Contohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ni nama dia apa? Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Ini bukan nama dia Ghazali, nama orang-orang nama Ghazali. Al-Ghazali itu nisbah kepada, ada yang kata kampung, ada yang kata tenon, bapa dia tukang tenon katanya.
Jadi nama Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Nampak tu? Nama bapa, datuk, anak semua sama. Kita nama mesti nak lain-lain. Betul? Sebab apa? Kata ulama ada kelebihan orang yang nama Muhammad ni, nanti dia ada beri keutamaan ketika di padang mahsyar untuk dihisap dulu katanya, atau masuk syurga dulu atau sebagainya lah. Tak ingat saya. Jadi nama yang afdal itu nama sama ada nama Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim yang lain-lain, ataupun nama-nama Nabi. Biasanya orang tambah dua. Muhammad Adam, Muhammad Musa, Muhammad Isa, Muhammad Yusuf, Muhammad Ibrahim, Muhammad Zulkifli. Gabung dua nama Nabi. Itu yang terbaik nama. Yang kedua dia panggil kunyah. Kunyah ni panggilan. Biasanya ada 4 lafaz. Abu atau Ummu, kemudian bintu ataupun ibnu. Abu ataupun Ummu. Contohnya Abu, kalau satu orang tu anak dia nama Abdullah kan, maka dia panggil Abu Abdullah. Itu kalau lelaki, bapaknya Abdullah. Kalau Ummu, Ummu Abdullah, emaknya Abdullah. Kalau ibnu ataupun bintu, nisbah kepada anak kepada bapa lah. Contohnya Ibnu Abbas, maknanya anak kepada Abbas. Ibnu Umar, anak lelaki kepada Umar. Kalau bintu, anak lelaki lah, bintu Siddiq, jadi anak kepada Abu Bakar Siddiq kan. Bintu Umar, anak kepada Umar, anak perempuan kepada Umar. Dia tak kisahlah abi ke abu abi, itu i'rab je. Ummu ummi sama je, ataupun ibnu ibni sama je. Bintu binti sama je. Selalunya kalau setelah ada nama, maka dia akan pakai, sebab dia idhafah, maka dia pakai kasrah. Muhammad bin Muhammad ibni Abdullah. Itu i'rab dalam. Kalau panggil ibnu, kalau tak ada sebut nama bapa, ibnu saja, maka itu pakai dhammah. Tapi kalau sebut yang depan, maka pakai kasrah. Mana Ibnu Abbas patutnya. Qala Ibnu Abbas. Dia tak kata ibni. Ibni misalnya ada makmul yang akan menjarkannya, majrurkannya, baru guna ibni. Itu benahu lah. Itu dia panggil kunyah, panggilan. Yang ketiga laqab. Laqab ni gelaran. Laqab ni gelaran. Contohnya As-Siddiq. Abu Bakar kan As-Siddiq. Itu gelaran yang benar. Umar Al-Faruq yang membezakan. Kemudian Zunurain yang mempunyai 2 cahaya mata. Muhyiddin, penghidup agama. Kan Tan Sri Muhyiddin. Muhyiddin tu sebenarnya laqab, tapi dah jadi nama, tak ada masalah. Kan. Yang keempat, nisbah. Nisbah ni sama ada nisbah kepada orang, nisbah kepada mazhab, nisbah kepada tempat, semua boleh. Contoh kalau nisbah kepada orang, macam tadi Imam Syafi'i, datuk dia yang keempat nama Syafi', nisbahkan kepada Syafi'i. Nisbah kepada nama orang. Al-Hashimi, nisbah kepada Banu Hashim. Dan Al-Mutallibi, nisbahkan kepada Abdul Muttalib. Nisbah kepada nama orang pun boleh. Kemudian nisbah kepada tempat, misalnya itulah Bukhari, nama tempat Bukhara, maka nisbah kepada Imam Bukhari, nama dia Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, nisbah pada tempat kampung dia Bukhara. Imam Nawawi, nama dia Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf nama dia, tapi dari kampung daripada Nawa di Damsyik, maka Imam Nawawi, sebab kampung dia nama Nawa. Itu nisbah kepada tempat. Tirmizi, Turmuzi, Tarmizi, itu pun nama tempat. So kena tahulah nama, kunyah, laqab dan nisbah. Tapi hari ni orang bagi nama, nak nama anak dia Imam Bukhari bin Tirmizi. Dua nama tempat, apa ni, nisbah. Tak apalah, macam mana, orang jahil. Tapi tak salah lah, tak salah. Tapi orang Arab dengar dia kelak. Jadi nama, kunyah, laqab dan nisbah. Di sini nama dia Muhammad, dia punya kunyah ni Ibnu Syafi'i, nisbah dia Fadali, dan satu lagi nisbah kepada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali pun nisbah boleh. Kalau akidah Asy'ari, nisbah kepada mazhab Asy'ari ataupun Asy'ariyah. Qad sa'alani ba'dul ikhwan, sebahagian daripada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku telah meminta kepada aku an u'allifa risalatan fit tauhid, untuk aku menyusun sebuah risalah di dalam ilmu tauhid. Fa ajabtuhu, maka aku menjawabnya ataupun memperkenankannya, ila zalika, kepada permintaan tersebut. Nahiyan nahwal alamah Syekh Sanusi, mencontohi seperti Imam Sanusi.
fi taqriril barahin, di dalam menetapkan burhan-burhan atau hujjah-hujjah, ghaira anni, melainkan aku, ataitu bid dalil bijanibil madlul, melainkan aku mendatangkan dalil di sebelah madlul. Wazidtuhu tawdihan, dan aku menambahnya dengan penjelasan, li'ilmi, kerana pengetahuanku, biqusuri hazat talib, kerana kekurangan ilmu yang orang yang meminta ini. Faja'at bilhamdillahi risalatan mufidatan, maka datanglah dengan pujian kepada Allah Ta'ala sebuah risalah yang berfaedah, walitaqriri ma fiha mujidatan, untuk menetapkan apa-apa yang baik padanya. Wasammaituha, maka aku namakan risalah tersebut kifayatul awam fima yajibu alaihim, terhadap apa yang wajib ke atas mereka, yakni orang awam, min ilmil kalam, daripada ilmu kalam. Berapa lama tempoh yang boleh dinisbah kepada tempat, selagi tempat tu wujud lah. Selagi tempat tu wujud, okeylah. Tapi sekarang ni dia orang kata dia terpulang pada keadaan tempat tu wujud ataupun benda dah masyhur. Benda dah masyhur. Walaupun tempat tu mungkin dah tak wujud tapi dah masyhur, boleh dinisbahkan. Al-Hululangati, Al-Malaysi, apa lagi? Al-Kuala Lumpuri, bubuh lah apa pun. Tapi itu kebiasaan orang Arab lah. Kita orang biasa ni jarang-jarang ada nisbah. Cukuplah nisbah kepada mazhab Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Kecuali orang tu ada keturunan Nabi misalnya kan, ada nisbah-nisbah kepada keturunan Nabi lah. Al-Husaini, Al-Hasani. Wallahu ta'ala as'alu, kepada Allah lah aku Ta'ala memohon, meminta, an yanfa'a biha, untuk memberi manfaat dengan risalah ini, wa huwa hasbi, dan sesungguhnya Allah itulah yang cukup bagiku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Panjang ni kan. Jadi dia kata tadi, qad sa'alani ba'dul ikhwan, maksudnya saudara-saudara dia lah, kawan-kawan dia telah meminta kepada Syekh Fudali ini an u'allifa risalatan fi tauhid, untuk mengarang sebuah risalah dalam ilmu tauhid. Risalah ni maksudnya ringkas lah. Risalah ni dia ada beza tu antara risalah, antara mukhtasar dengan antara kitab. Kata mukhtasar tu paling ringkas, kalau risalah tu tengah-tengah, kalau kitab tu tebal. Ada lagi lah dari sudut lain lagi, tak payah kot. Jadi kawan-kawan dia pun meminta supaya dia mengarang sebuah risalah dalam ilmu tauhid, maka dia pun memperkenankan permintaan tersebut. Fa'ajabtuhu ila zalik, aku pun memohon atau memperkenankan permintaan saudara-saudaraku itu. Nahiyan nahwal alamah Syekh Sanusi, mencontohi seperti Imam Sanusi. Maksudnya Syekh Fudali kata dia mengarang kitab Kifayatul Awam ini dengan mencontohi seperti mana yang dibuat oleh Imam Sanusi. Imam Sanusi memang terkenal lah. Saya dah cerita lah tentang Imam Sanusi kan dalam siri yang ke-berapa? Siri yang ke-6 kot. Boleh tengok di situ kan saya cerita tentang mazhab Asy'ariyah. Jadi yang mutaakhirin ni yang kebanyakannya ambil daripada Imam Sanusi lah yang menjadi rais kepada mutaakhirin. Semuanya dirujuk kepada Imam Sanusi. Kitab dia yang paling masyhur Matanul Barahin tu lah. Walaupun ada banyak 6 kitab Sanusi tu kan. Jadi dia maksudnya dia kata dia mengarang kitab Kifayatul Awam ni macam Ummul Barahin lah, macam Imam Sanusi punya karangan. Fi taqriril barahin, di dalam menetapkan barahin, burhan-burhan ataupun dalil aqli lah di sini. Maksudnya dia datangkan akidah-akidah disertai dengan dalil-dalil aqli. Ghaira anni ataitu bid dalil bijanibil madlul, melainkan bezanya, maksudnya ghaira ni kecuali melainkan maksudnya ada beza sikit dalam bentuk susunan, iaitu aku datangkan dalil-dalil bijanibil madlul. Jadi aku datangkan dalil di sebelah madlul. Maksudnya kalau siapa yang biasa belajar matan Ummul Barahin, Imam Sanusi akan sebut dulu akidah. Akidah tu dipanggil madlul lah. Maksudnya bila kita ada sebuah dalil, maka dalil itu mesti ada madlul dia. Dalil mesti ada madlul. Dalil itu petunjuk, madlul itu yang ditunjukkan. Jadi jangan terkejut dengan istilah, tak ada apa-apa. Madlul itu yang ditunjukkan.
Kalau ada dalil, mesti ada madlul. Ada dalil petunjuk, kemudian mesti ada madlul. Nanti kita akan cerita ada dalil, ada madlul, ada dalalah, ada wajhud dalalah, ada istidlal dan sebagainya. Nanti kemudian. Jadi dia datangkan dalil binyari bil madlul. Maksudnya beza je Imam Sanusi dia akan cerita akidah dulu sifat 20, lepas tu bahagian kedua baru cerita dah dalil setiap sifat. Tapi Imam ataupun Syekh Fudali ni dia datangkan akidah, maka setiap akidah tu dalil dia. Setiap satu madlul itu dalil dia. Setiap satu madlul dalil dia. Dia tak macam Imam Sanusi. Mesti sebut dulu semua akidah, semua madlul, baru sebut dalil. Imam Fudali, Syekh Fudali, setiap akidah, setiap madlul itu disebut dalil dia. Setiap akidah ada dalil. Jadi itu sikit beza antara Imam Sanusi dengan Syekh Fudali. Kemudian wazidtuhu taudihan. Dan Syekh Fudali mengatakan dia menambah sikit penjelasan supaya menjadi lebih terang, lebih jelas. Maksudnya panjang sikitlah daripada kitab Imam Sanusi. Barahin itu kan ringkas saja. Tapi di sini dia buat penjelasan, penambahan untuk menjelaskan lagi. Lepas tu kitab dia jadi besar sikit, tebal sikit daripada risalah dia, lebih besar sikit daripada Barahin. Li'ilmi bi kusuri hadzal talib, kerana dia pengetahuanku terhadap orang yang meminta ini ada sedikit kekurangan lah. Maksudnya Syekh Fudali mengatakan bahawa saudara-saudara kawan-kawan dia yang minta di karang ni, maknanya bukan orang yang ni lah, maknanya orang biasa, orang awam. Maka dia pun menambah lagi penjelasan supaya lebih jelas lagi lah. Kerana orang yang awam ni kalau tak diberi penjelasan secara mendetail, maka mungkin dia tak faham. Maka Syekh Fudali menambahkan lagi penjelasan, maka kitab dia akan jadi lebih tebal sikit lah daripada Ummul Barahin. Faja'at bihamdillahi ta'ala risalatan mufidah, maka akhirnya terhasillah sebuah risalah yang berfaedah dan penetapan bagi apa-apa yang terbaik di dalamnya, dan aku namakan kitab ini Kifayatul Awam ataupun Kifayatul Awam. Di bahasa Kifayatul tu kerana jadi maf'ul lah, tapi kalau kita sebut Kifayatul Awam. Maka Syekh Fudali menamakan kitab dia ataupun risalah dia ini ialah dengan nama Kifayatul Awam fima yajibu alaihi min ilmil kalam. Kecukupan bagi orang awam terhadap apa yang wajib ke atas mereka daripada ilmu kalam, iaitu ilmu yang menetapkan dalil untuk akidah, mengisbatkan dalil untuk akidah. Saya dah bahas apa itu ilmu kalam, boleh tengok episod pertama, siri akidah episod pertama tu, apa tu ilmu kalam, kat situ dah panjang lebar dah bahas. Jadi sebab apa? Sebab bila ada disertai dengan dalil untuk mengisbatkan akidah, maka dipanggil ilmu kalam. Kalau akidah saja tanpa dalil, maka dipanggil ilmu akidah. Jadi inilah kitab yang akan kita pelajari, iaitu kitab Kifayatul Awam fima yajibu alaihi min ilmil kalam. Jadi tuan-tuan kan, walaupun mungkin dalam ni ada ustaz-ustazah kot, jadi saya masih awam ni, jadi kita bacalah Kifayatul Awam insya-Allah. Kalau yang ada ustaz-ustaz tu minta maaf lah. Kifayatul Ustaz tu kena baca Kifayatul Ustaz, Ustazah. Kifayatul Asatizah itu tak keluar lagi kitab tu. Yang ada Kifayatul Awam. Jadi saya pun orang awam, jadi kita sama-sama mengaji kitab Kifayatul Awam. Panjang tajuk dia, fima yajibu alaihi min ilmil kalam, tapi biasa orang sebut Kifayatul Awam. Wallahu ta'ala as'alu an yanfa'a biha, dan kepada Allah lah aku memohon supaya memberi manfaat dengan risalah ini. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupi aku dan sebaik-baik wakil. Nanti masuk i'lam, kita akan bermula insya-Allah pada esok hari kalau tak ada halangan insya-Allah. Semua ada kitab Ngaji mesti ada kitab. Lupa nak snap nanti, ni yang Arab. Ni yang Arab, ada dia punya matan dan syarah dia. Tapi saya baca matan sajalah. Ada hasyiah Imam Bajuri bawah dia tu. Tapi saya baca matan Kifayatul Awam saja. Yang yang terbaru setakat ni yang di kedai ini terjemahan dia lah, dan ada juga syarah dia. Ada bahasa Arab dia, ada terjemahan dia, ada syarah dia. Lagi saya snap, lupa nak snap. Wallahu alam, setakat dulu. Tadi ada soalan tanya pasal apa okey. Saya jawablah soalan fiqh, boleh, tak ada masalah. Tanya pasal kalau kita sembahyang qada okey. Kalau kita nak sembahyang fardu, maka disunatkan azan dan qamat.
Okey, tengok. Kalau misalnya kita nak semayang satu solat fardu sahaja, maka satu kali azan, satu kali qamat, kemudian semayang lah. Tak kira semayang seorang ke atau semayang berjemaah. Cuma tengok keadaan. Kalau kita nak sembahyang di masjid, kita singgah pukul 3 contohnya. Pukul 3 kita singgah di masjid, kita nak sembahyang jamak misalnya kan. Jadi jamak takdim. Jadi pukul 3 tu kan dah waktu zuhur dah masa permulaan waktu zuhur tu kan pukul 1.30 misalnya. Orang dah azan lah. Jangan kita azan pergi kat mikrofon azan. Kita nak semayang, kita azan untuk diri kita sendiri, kemudian kita qamat. Okay. Oleh kerana jamak tu 2 solat, maka sunat azan sekali, kemudian qamat 2 kali, maksudnya sebelum solat zuhur qamat, lepas selesai nak semayang asar pun qamat. Begitu juga kalau kita nak qada misalnya, kita nak qada sekali 5. Contohnya kita dulu banyak tinggal solat, sekarang kita nak qada. Katalah kita nak buat lepas isyak kan, kita nak semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi sekali azan 5 kali qamat. Jadi kita azan dulu pelan-pelan untuk diri kita. Jangan azan speaker pening orang tadi kan pukul 9, pukul 10 azan apa ni. Kita azan untuk diri kita, kemudian kita qamat sembahyang zuhur. Lepas tu habis qamat sembahyang zuhur. Lepas tu qamat sembahyang asar. Lepas tu qamat sembahyang maghrib. Lepas tu qamat sembahyang isyak. Kalau kita nak kumpulkan dalam satu waktu. Sekali saja azan disunatkan dan setiap kali nak solat disunatkan qamat, iqamah. Faham? Solat fardu saja termasuklah solat qada. Itu ada yang tanya mula-mula sekali tu, tak apa, boleh fiqh pun boleh. Saya ingat nak buat kelas fiqh tapi banyak pelambak. Tuan-tuan ikutlah ni kelas ni. Ustaz Lutfi Musim Taling tu terbaik tu. Kalau dia ada tu apa, Ahmad Lutfi Abu Faqih. Ahmad Lutfi Abu Faqih. Di situ siapa yang ikut pengajian ada ni, dalam ni yang ikut pengajian Ustaz Lutfi ada ni, boleh bagi link di situ untuk orang yang itu memang guru saya tu. Saya fiqh kebanyakan, saya kalau yang confused tu saya tanya dia lah. Dia antara yang faqih lah menurut saya, antara yang faqih dia. Jadi Ahmad Lutfi Abu Faqih. Siapa yang ada link tu boleh share link kat sini yang nak belajar fiqh. Dia ajar kitab Fathul Mu'in bab puasa. Saya boleh je nak ngajar juga. Cuma dia lebih hebat lah. Kalau nak minta saya ajar juga, tengok dulu. Nanti saya pertimbangkan macam mana. Istikharah dulu. Wallahualam, setakat tu dulu Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun daripada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan, muslimin muslimat, Allah bagi taufik untuk fahaman sampaikan, tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.